Melangkah ke tahun 2019, kerajaan baru diterajui Pakatan Harapan mempunyai tugas besar untuk memacu ekonomi di samping memastikan pembelanjaan domestik terkawal. Ternyata cabaran paling getir untuk pentadbiran negara adalah untuk menyelesaikan isu keuangan di samping menjaga kebajikan rakyat. Meskipun baru 7 bulan menerajui Putrajaya, kerajaan terus berusaha memastikan golongan sasar mendapat manfaat sewajarnya. Persoalannya, apa lagi yang menarik dan bakal diperkenalkan pada tahun hadapan? Siri kedua laporan wartawan Ezrina Amir Hamzah mengupas jawapannya. Pembekuan kenaikan kadar tol di 21 lebuh raya seluruh negara bagi semua kelas kenderaan antara langkah besar kerajaan walaupun terpaksa menampung pampasan kepada konsensi lebuh raya berjumlah RM972.75 juta dalam keadaan kedudukan kewangan yang masih belum kukuh. Meskipun tidak dapat menghapuskan bayaran tol sepenuhnya, kerajaan turut mengambil langkah meringankan beban golongan sasar menerusi pemasuhan tol motosikal di Jambatan Pertama dan Kedua Pulau Pinang serta lebuh raya link kedua di Johor Bahru. Turut mendapat perhatian kerajaan adalah penambahbaikan sistem pengangkutan awam yang memberi manfaat kepada hampir 1.5 juta pengguna setahun. Rapid KL antara pengendali pengangkutan awam yang mengambil inisiatif memperkenalkan pas bulanan tanpa had berharga RM100 untuk penggunaan rel dan bas, manakala RM50 untuk bas sahaja. Dari segi pengangkutan awam tu yang subsidi tu memang bagus sebab saya memang menggunakan lebih daripada RM100. Kalau tak saya untuk sebulan saya bayar RM140. So lepas ni saya hanya bayar RM100 dan termasuk unlimited usage sekali. So memang untunglah. Namun ada juga pihak yang menyuarakan ketidakpuasan hati di atas perkhidmatan pengangkutan awam yang diberikan. Bagi saya lah kan, saya rasa kalau sesuatu yang boleh membantu rakyat Malaysia lepas ni, maybe like making the public transport more convenient, like the timing will also be right. Dalam pada itu, keputusan kerajaan menetapkan gaji minimum daripada RM1,000 kepada RM1,100 bagi tahun 2019 juga antara pendekatan yang dilihat banyak membantu golongan berpendapatan rendah. Begitupun, kos sara hidup yang tinggi menyebabkan jumlah itu dilihat masih tidak memadai terutama di kalangan rakyat yang bergelut dengan komitmen tinggi. Saya rasa agak sukar untuk memulakan gaji minimum dengan RM1,100 dengan kita equal balik dengan pembelanjaan setiap bulan, expenses bagi individu ataupun pendapatan isi rumah. Bagi saya, pendapatan minimum RM1,100 tu harus dipikirkan, harus dibincangkan, harus tengok balik. Selain itu, bermula 1 Januari 2019, Skim Perlindungan Nasional B40 yang menawarkan perlindungan insurans dan takaful kesihatan secara percuma kepada golongan berpendapatan rendah turut diperkenalkan. Ia membabitkan peruntukan permulaan kerajaan berjumlah RM2 bilion. Skim berkenaan memberi perlindungan bagi 36 penyakit kritikal dengan had maksimum sehingga RM8,000 seorang. Manakala bagi pesakit yang dimasukkan ke hospital sebanyak RM50 sehari dengan tempoh maksimum 14 hari atau bersamaan RM700 setahun akan ditanggung pihak insurans. Diharap 2019 akan membawa pelbagai lagi langkah penambahbaikan demi mengurangkan beban rakyat ketika menghadapi suasana ekonomi yang mencabar. Laporan Ezrina Amir Hamzah, TV3.